Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang dalam channel saya. Pada hari ini saya akan bagi beberapa tips untuk kepada sesiapa yang akan mengambil insurans atau bercadang untuk mengambil insurans. Kita tengok selepas ini. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into Saya bukannya ejen insurans dan jauh sekali saya ni disponsor oleh mana-mana syarikat insurans. Hari ini saya akan bagi beberapa tips untuk anda macam mana untuk memilih insurans. Tips yang saya bagi ni hanyalah untuk medical card, kad perubatan, bukannya untuk life insurance. Kita ada dua jenis insurans, iaitu konvensional dan takaful. So itu adalah hak anda untuk memilih mana-mana satu insurans, jenis insurans. Tapi bagi kita, bagi seorang Islam, perlulah kita pilih yang takaful. Nasihat saya, kita sebagai seorang Islam, kita ambillah yang takaful. Untuk itu saya akan bagi 5 tips untuk anda, sesiapa yang akan mengambil insurans ataupun yang bercadang untuk mengambil insurans. Okey. Yang pertama, ambil sekarang. Jangan tunggu bila tua baru nak ambil. Bila masa usia anda bertambah, lagi mahal insurans itu. Dan ambil masa sihat. Okay? Masa muda dan sihat. Jangan tunggu tua dan jangan tunggu sakit. Kalau dah berusia dan dah ada penyakit, insurans yang akan anda bayar tiap-tiap bulan akan bertambah. Kedua, ambillah insurans yang kadar yang anda mampu bayar tiap-tiap bulan. At least ambil yang minimum. Kalau anda mampu untuk bayar 50 sebulan, ambil 50. Kalau anda mampu 100 sebulan, ambil saja. Cuma nasihat saya, ambil polisi yang lebih daripada RM100,000 setahun. Annual limit RM100,000 setahun. Sebab apa? Biasanya kalau pesakit yang datang ke hospital swasta untuk pembedahan, pembedahan yang major, biasanya bil tu anggaran dalam 30 ke 50 ribu sekali operation. Itu tidak lagi rawatan lanjutan. Kalau pesakit itu ada kanser, pesakit itu perlu ada rawatan lanjutan seperti kemoterapi, radioterapi. Itu kos yang lain. So jika anda ambil 100,000, biasanya sudah mencukupi. Tapi kalau boleh lebih, lagi bagus. Kalau anda ambil kurang daripada 50,000 ke bawah, biasanya kalau rawatan untuk kanser tu biasanya untuk setahun tidak mencukupi. Anda boleh buat operation, biasanya satu operation tu boleh cover, tetapi untuk lanjutan seperti kemoterapi dan radioterapi kadang-kadang tidak mencukupi. Itu saja nasihat saya. Tapi ambil ikut kemampuan. Kalau anda mampu, anda ambil. Kalau tak, jangan paksa. Ketiga, ambil dengan ejen yang anda kenal. Dan ejen itu mestilah yang senang berurusan. Okey, jangan ambil yang ejen yang kita tak kenal, yang susah berurusan. Sebab nanti bila kita perlu sesuatu ataupun kita ditakdirkan masuk ke ward untuk buat operation, kalau ejen itu susah kita nak hubungi, macam mana kita nak, jadi susah. Okey, so carilah ejen yang senang berurusan. Nanti kalau ada apa-apa masalah, insurans you tak boleh cover ke, penyakit you ada masalah ke, ataupun you punya polisi ada masalahnya, senang you contact you punya ejen untuk selesaikannya. Sebab kadang-kadang ada beberapa isu yang timbul di mana apabila seseorang itu ambil insurans, ejen tidak memberitahu keseluruhan apa yang tidak di-cover oleh insurans. Jadi kalau you ada ejen yang senang berurusan, you boleh tanya terus A sampai Z. Jadi senang untuk you, tidak akan menyusahkan di kemudian hari. Keempat, pastikan hospital yang berada berhampiran dengan rumah anda merupakan panel bagi insurans yang anda ambil. Sebab apa? Kalau hospital yang anda pergi itu
bukan panel untuk syarikat insurans anda perlu bayar dan claim kemudian. Jadi anda perlu keluar wang. Okey. Tetapi kalau hospital anda memang panel, so biasanya insurans akan cover semua. So you tak payah bayar. Cuma kalau bayar pun ada untuk deposit kemasukan ke ward. Okey. Sebab apa? Sebab kalau you sakit, takkan you nak pergi hospital yang jauh-jauh. Hospital yang kita pilih itu janganlah hospital yang jauh-jauh. Sebab kalau kes yang boleh tunggu, bukan kecemasan, tak apa, you boleh naik kereta setengah jam sampai hospital. Okey, hospital panel, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kecemasan, you tengah sakit, you kena cepat pergi ke hospital, itu akan jadi masalah. Cari hospital yang berdekatan dengan rumah anda, dan hospital itu adalah panel insurans anda. Jadi you tak perlu pergi jauh-jauh, tak perlu pergi naik flight untuk dapat rawatan. Jadi yang paling penting, make sure hospital yang berdekatan dengan rumah anda itu adalah panel untuk insurans syarikat. Kelima, pastikan you check polisi insurans anda. Okey, polisi itu bila akan matang. Maksudnya bila insurans itu boleh digunakan. Kadang-kadang biasanya kalau kemalangan, biasanya dia boleh guna automatik lah lepas kita sign. Tapi kadang-kadang ada penyakit yang tunggu masa. Kadang-kadang 3 bulan baru penyakit itu boleh claim. Kadang-kadang 6 bulan berdasarkan polisi insurans yang anda ambil dan juga syarikat insurans itu. Jadi make sure bila tarikh you dapat guna insurans itu. Selain daripada itu, kadang-kadang insurans ini bila kita nak masuk ke ward, dia perlu bayar deposit. Okey, bayaran pendahuluan. Tapi ada juga yang medical card yang tidak perlu bayar pendahuluan. So yang ni you kena tanya ejen you punya medical card ni perlu bayar deposit atau tidak. Sebab apa? Takut nanti tiba-tiba you nak masuk ward, hospital minta wang pendahuluan, nanti you tak tahu. So make sure you tanya ejen you kena bayar deposit atau tidak. Selain daripada itu, daripada polisi juga kita boleh tahu ward mana yang kita duduk. Sebab dia ada limit berapa harga untuk ward. Kalau you ambil insurans you ambil 200, so you boleh ward untuk 200 sajalah. Tapi kalau you nak upgrade kepada 200.5 300, yang selebihnya you kena bayar sendiri. Okey, lebih mahal you ambil ward tu, lebih banyaklah you bayar bulan-bulan. Okey. Last sekali, make sure you tanya ejen you, polisi you ni apa benda penyakit yang tidak di-cover oleh insurans. Okey, jangan tanya penyakit yang boleh di-cover saja. Tanya juga penyakit yang tidak di-cover. Sebab you boleh tahu yang mana syarikat insurans yang cover, mana yang tidak di-cover. Yang tu nanti kita akan jumpa lagi di lain masa. Saya akan beritahu penyakit apa yang tidak di-cover, operation apa yang tidak di-cover, dan juga apa rawatan yang tidak di-cover oleh insurans. Itu saja untuk hari ini. Saya harap semua tips yang saya bagi itu bermanfaat kepada anda semua. So, sekian, terima kasih. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when